jumpa lagi murid-murid semua. Hari ini saya akan bawakan tajuk Geometri Koordinat soalan SPM tahun 2013. Okey, rajahnya diberi menunjukkan segi empat tepat ABCD. Persamaan garis lurus untuk AB ialah Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, soalan yang pertama ialah cari persamaan garis lurus DC. Okay, jika ini adalah merupakan segi empat tepat, bermaksud AB adalah selari dengan DC. Okay, bila dia selari, okay, jadi di sini AB selari dengan DC. Okay, bila selari bermaksud kecerunannya sama. M1 sama dengan M2. Okey, apa dia M1? M1 ialah kecurunan garis AB. Setelah sini M1 dan kecurunan garis DC ialah M2. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan nilai M1? Iaitu garis lurus AB persamaannya diberi dekat sini. Y sama dengan 2X tambah 3. Jadi ini ialah Y sama dengan MX tambah C. Bermaksud dia punya M-nya ialah 2. Jadi yang M sama dengan 2 ini ialah M1. Jadi di sini M1-nya 2. Okey. Bila dia selari bermaksud M1 sama dengan M2. Jadi bermaksud kecerunan untuk M2 juga adalah 2. Okey, jadi sini ialah 2. Yang ini pun sama dengan 2. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mencari persamaan garis lurus DC apabila kita tahu koordinat yang dilalui dengan kecerunannya, iaitu kita kena tulis Y sama dengan MX tambah C. Macam ni kita masukkan M-nya 2. Jadi 2X tambah C. Untuk cari koordinat C, kita masukkan, untuk cari pintasan Y iaitu C, kita kena masukkan koordinat 6, 5. Okey, jadi bermaksud X-nya 6, Y-nya 5. Jadi kita gantikan dekat sini. Y-nya 5 sama dengan 2. X-nya ialah 6 tambah C. Jadi bermaksud nilai C-nya adalah sama dengan 5 tolak dengan 12. Okey. C sama dengan negatif 7. Jadi persamaannya ialah Y. Kita kena tuliskan semula. Y sama dengan 2X tolak 7. Pada yang ini tadi, kita gantikan nilai C yang kita dah dapat. Okey, jadi ini kita dah pun menjawab soalan A, iaitu persamaan garis lurus DC-nya ialah Y sama dengan 2X tolak 7. Okey, soalan B pula berbunyi persamaan, meminta kita mencari persamaan garis lurus AD. Okey, ini persamaan garis lurus AD. Okey, jadi di sini AD hanya kita tahu koordinat A saja. Kecerunannya kita tak tahu. Jadi apa perkaitan kecerunan AD dengan kecerunan AB dan juga kecerunan DC? Okey, jadi di sini kita dapati sebab dia segi empat tepat, bermaksud sudut yang dibuat di ADC di sini ialah sudut tepat, sudut 90 darjah. Okey, jadi bermaksud dia berserenjang. Okey, katalah sini sebagai M1. Yang ini ialah M2. Jadi kalau dia berserenjang, okey, bila dia berserenjang bermaksud kecerunannya, hasil darab kecerunannya adalah sama dengan negatif 1. Okey, jadi kalau kecerunan yang ini tadi kita dah tahu 2. Jadi bermaksud sini kita gantikan 2. Darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 adalah sama dengan negatif setengah. Jadi kecerunan untuk garis AD dekat sini ialah bersamaan dengan negatif setengah. Okey, jadi daripada sini kita dah boleh cari persamaannya. Iaitu saya hanya gunakan persamaan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita gantikan M-nya dengan negatif setengah X tambah C. Dan untuk mendapatkan nilai C, kalau persamaan garis lurus AD, kita tahu koordinat A. Okey, iaitu koordinat A-nya ialah negatif 1, 1. Jadi,
kita gantikan ini ialah nilai X-nya dan ini ialah nilai Y-nya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini, iaitu Y-nya ialah 1, 1 sama dengan negatif setengah, X-nya ialah negatif 1 tambah C. Jadi 1 sama dengan, ini negatif-negatif jadi positif setengah, tambah C, maka nilai C-nya adalah sama dengan setengah. Okey, jadi kita tuliskan semula persamaan untuk garis lurus AD. Okey, daripada sini tadi. Okey, jadi kita tuliskannya semula, maka persamaannya ialah Y sama dengan negatif setengah X tambah C dan C-nya adalah setengah. Okey, ini ialah kalau kita tulis dia dalam bentuk kecerunan. Kalau kita tak nak tengok ada pecahan dekat sini, kita boleh juga tulis dia seperti ini, iaitu kita darabkan semua sekali, kita tengok bawahnya per 2, jadi kita darabkan dengan 2. Jadi persamaannya menjadi, darabkan ke sini, 2Y sama dengan negatif X tambah setengah darab 2 dapat 1. Okey, ataupun kalau kita nak tulis dia dalam bentuk 2Y sama 2Y tambah, pindahkan dia ke sini, tambah X tolak 1 sama dengan 0 pun boleh. Beri dalam bentuk kecerunan atau dalam bentuk Okey. Soalan C ialah meminta kita mencari koordinat D. Koordinat D berada di sini dan dia adalah merupakan titik persilangan di antara garis AD dan CD. Okey. Macam tu. Dia kat tengah-tengah sini. Ini D. Dia persilangan di antara garis CD dan juga AD. Bermaksud kita tuliskan dulu persamaan AD. Persamaan AD tadi kita dah cari. Dan juga persamaan CD pun kita dah cari. Jadi saya tuliskan semula persamaan untuk DC ialah Y sama dengan 2X tolak 7 dan persamaan garis lurus AD ialah yang ini. DC AD adalah sama dengan 2Y tambah X tolak 1 sama dengan 0. Jadi di sini, ini kita anggapkan persamaan 1, yang ini persamaan 2. Jadi apa yang boleh kita buat? Gantikan persamaan 1 dalam persamaan 2. Okey, masukkan 1 dalam 2. Okey, dah penggantian. Jadi saya masukkan di sini, iaitu kita masukkan 2, menggantikan Y ini dengan 2X tolak 7. Okey, kemudian belakang ni sama saja, tambah X tolak 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat dekat sini 4X tolak 14 tambah X tolak 1 sama dengan 0. Dan nilai X kita dapati dekat sini ialah 5X. Kemudian sini ialah tolak 15 sama dengan 0. Jadi nilai X adalah sama dengan 15 bahagi dengan 5 ialah 3. Okey, bila kita dah dapat nilai X, cari pula nilai Y. Okey, masukkan dalam persamaan 1. Okey, jadi nilai Y-nya, maka Y adalah sama dengan 2X tolak 7, gantikan X-nya 3. 2 darab 3 tolak 7 adalah sama dengan negatif 1. Jadi tadi dia tanya koordinat D, maka koordinat D adalah sama dengan, iaitu X-nya 3 dan Y-nya negatif 1. Okey, dah selesai jawab soalan C. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, soalan D. Soalannya ialah mencari luas ABCD, iaitu luas segi empat ini, segi empat tepat. Tapi masalahnya di sini ialah koordinat B ini kita tak tahu. Okey, jadi bila kita tak tahu, yang kita dah tahu ialah koordinat A, koordinat C dan koordinat D yang baru kita cari tadi. Okey, jadi koordinat D ialah 3, negatif 1. 3, negatif 1.
Jadi bila kita tahu 3 koordinat saja, jadi maksudnya kita cari sebahagian. Saya sambung kat sini. Bermaksud kita cari luas segitiga ACD. Kita cari luas yang ini. Okey. Kemudian luas yang berlorek adalah sama dengan luas yang tidak berlorek di atas. Jadi kita cuma perlu darabkan 2 saja. Jadi di sini saya tuliskan untuk mencari luas ABCD adalah sama dengan 2 darab dengan luas segitiga ACD. Okey, jadi sekarang kita cari luas ACD. Okey, luas ACD adalah sama dengan setengah. Okey, kita gunakan formula rumus untuk mencari luas segitiga apabila koordinat diketahui. Jadi kita masukkan koordinatnya -1, 1 diikuti dengan 3, -1. Okey, kemudian ikuti dengan 6, 5 dan kembali semula ke -1, 1. Okey, tutup tanda modulus ini. Apa tujuan tanda modulus ini? Ialah jika luas ini nanti dapat negatif, kita akan tukar dia jadi positif sebab luas semuanya positif. Okey, seterusnya ialah kita tuliskan. Okey, ini setengah masih ada. Okey, modulus masih ada. Jadi dekat sini kita darabkan. Yang atas darabkan dengan yang bawah dahulu. Ni darab dengan ni. Dapat 1. Kemudian tambah dengan 3 darab dengan 5, 15. Tambah dengan 6 darab 1, 6. Okey. Kemudian kemudian tolak dengan darabkan ke atas pula. Okey, yang ini 1 darab dengan 3, 3. Tolak dengan -1 darab dengan 6. Dapat -6. -6 ini ada negatif jadi positif 6. Okey, kemudian tolak lagi dengan 5 darab dengan -1, -5. Negatif dengan negatif jadi positif 5. Okey. Jadi kemudian kita selesaikan bahagian dalam ini. Okey, dapat dalamnya ini 30. Okey, jadi setengah darab dengan 30 ialah 15. Okey, kemudian baru kita cari markar luas untuk ABCD adalah sama dengan 2 darab luas ACD iaitu 15. Dan kita akan dapat luas ABCD ialah 30. Okey. Jadi saya dah tunjukkan dengan lengkap soalan geometri koordinat yang keluar dalam SPM tahun 2013 yang mana melibatkan kita mencari persamaan garis lurus yang diuji berkaitan dengan garis selari. Okey, kemudian soalan B pula persamaan garis lurus lagi tetapi melibatkan garis yang berserenjang. Okey, melibatkan M1, M2 sama dengan -1. Kemudian soalan C mencari koordinat D yang melibatkan persilangan antara AD dengan CD iaitu kita selesaikan persamaan serentak dengan kaedah penggantian dan seterusnya ialah mencari luas ABCD. Tapi kita hanya boleh cari luas segitiganya kemudian darabkan dengan 2 menggunakan formula ini. Okay, jadi saya harap anda semua dah pun jelas dan faham. Jangan lupa untuk like dan subscribe.